وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen serta share video-video Abel. Abel doakan kita semua ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa yang belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel ada 3 cerita kisah seram di Sabah lah. Cerita pertama dan kedua ni disampaikan oleh Hedi. Hedi ni dia tak nak cerita secara detail lokasi kejadian, tapi cerita ni berlaku kepada pakcik dia dan kawan dia. Jadi cerita pertama ni, pakcik dia ni nama dia Ali. Pakcik Herdi Ali ni satu hari dia dalam perjalanan balik ke rumah dia di kawasan pedalaman Sabah. Masa tu dalam maghrib pukul 6 lebih. Jadi pukul 6 lebih dekat Sabah ni sama dengan pukul 7 lebih di Semenanjung lah. Dah gelap dah. Laluan nak masuk ke kampung Ali ni, pakcik Ali ni, jauh dan tak ada lampu jalan, gelap kiri kanan hutan. Jadi orang Sabah ni biasa pakai kereta-kereta besar lah, 4-wheel drive ke, pick up ke, sebab jalan kat sana berbukit-bukit, tinggi rendah, dan dia tak cerita pula pakcik dia ni pakai pick up ke pakai kereta apa. Jadi pakcik ni masa memandu ni, pakcik Ali ni, tiba-tiba daripada jauh dia nampak ada kelibat manusia di tepi jalan. Dia hampiri kelibat tu, dia tengok seorang ibu, kiri kanan tangan ibu ni tengah pimpin 2 orang anak, tengah berjalan dalam gelap malam. Dia kata dalam hati dia, ya Allah, kesiannya, dahlah tak ada lampu jalan, rumah orang penempatan pun jauh-jauh. Dia kata jalan nak pergi mana, dia kata. Dia tak terfikir pula yang dia nak berhenti nak tanya perempuan ni ataupun nak tumpangkan perempuan ni lah. Tengah dia duk fikir-fikir ni, dah jauh dah daripada 3 beranak ni. Tiba-tiba dia tengok dekat cermin tengah kereta dia ni, dalam cermin ni sama-sama dia nampak ada 2 orang budak duduk di seat belakang kereta dia. Masa tu terkejut dia, takut dia rasa. Budak tadi yang dia nampak tepi jalan ni dengan ibu dia ni duduk di belakang seat kereta dia, dan dia tengok ke sebelah kiri tempat duduk penumpang ni, di depan, bahagian depan, dia tengok di sebelah dia ni si ibu ni duduk di sebelah dia ni. Si ibu pun ada juga dalam kereta. Dia kata dengan suara lantang sambil tersekat-sekat, dia kata, kau salah orang nak uji, kau salah orang nak uji, dia cakap. Jadi mungkin dia nak sambung lagi ayat, nak suruh perempuan ni keluar lah, tapi tak terkeluar daripada mulut dia. Dan si perempuan yang duduk sebelah dia ni tiba-tiba ketawa, tapi tak buka mulut. Bunyi dia macam ni, 3 kali perempuan tu buat gitu. Jadi dia masa tu, alhamdulillah, ada sebuah kereta daripada jauh. Dia nampak lampu kereta tu di bahagian depan bertentangan dengan kereta dia ni. Bila kereta tu lalu di sebelah kereta dia, dia tengok perempuan dengan anak-anak dia ni sudah tidak ada dalam kereta. Jadi esoknya dia pergi kedai kopi, dia jumpa dengan kawan dia. Dia ceritalah pengalaman dia semalam, dia nampak hantu semalam. Jadi member dia gelak je. Member dia kata, kau tak tahu kau tempat tu dah ramai dah orang jumpa 3 beranak duduk di tepi jalan. Lepas tu si perempuan ni tahan kereta dan masuk dalam kereta orang lain lah. Jadi tu cerita pertama. Cerita kedua, Herdi cerita ni berlaku kepada member dia lah. Cerita ni seram dan kelakar. Berlaku beberapa tahun lepas. Masa tu member dia yang nama Larry ni
balik ke kampung dia di kawasan pedalaman juga sebab nenek dia meninggal dunia. Jadi biasa duduk 2-3 hari lah untuk berjumpa dengan sanak saudara semua untuk uruskan pengebumian nenek dia ni. Jadi lepas ke bumi nenek dia ni, malam tu ni dia lepak dengan member-member dia. Larry ni dia lepak dengan member-member dia dan dia rasa nak isap rokok dan dia ajak member dia nama Dex ni, teman dia, untuk beli rokok. Jadi kedai menjual rokok dengan rumah sepupu dia yang dia duduk ni agak jauh juga, kawasan pedalaman, kawasan kampung. Jadi dia masa tengah duduk bonceng berdua ni, tengah-tengah jalan nak pergi kedai ni, nak beli rokok ni, dia tanya Dex kat belakang dia. Cakap, Dex, kau pernah nampak hantu tak? Jadi Dex kata tak pernah. Kenapa dia kata kau pernah nampak hantu ke? Jadi Larry ni dia tak jaga mulut dia. Dia kata, buat apa aku nak jumpa hantu? Aku tak percaya ke hantu, dia kata. Tapi kalau aku nampak hantu, aku nak tegur dia, nak tanya dia, nak sembang dengan dia lah kononnya. Dan si Dex ni kata, dia kata kalau kau nak sembang dengan hantu, nak tegur hantu, aku boleh temankan, dia kata. Jadi dua-dua ni tergelak-gelak lah atas motor kan. Sambil tergelak-gelak ni Dex dengan Larry ni duk tengok lah kiri kanan jalan kan. Jadi selepas daripada sebuah gereja, tak jauh daripada gereja tu, sebelah kiri ada perkuburan Kristian. Jadi daripada atas motor ni dia nampak lah batu-batu, dia panggil apa kalau orang Melayu, orang Islam, batu-batu nisan lah. Kalau Kristian habis tak tahu, tapi nampak lama-lama salib lah dekat atas kubur, atas pusara ni. Jadi masa si Larry duduk tenung-tenung, duduk tengok-tengok kawasan kubur ni, dia nampak ada seorang perempuan berbaju putih, rambut perempuan ni cecah ke tanah sambil pegang lambang salib atas kubur ni, seolah-olah duduk meratap, duduk menangis, duduk macam tu, duduk pegang. Jadi dia tanya, Dex, kau tengok sebelah kiri, kau ada nampak sesuatu tak? Dex kata, ada, aku nampak hantu, dia kata. Jadi dia pun nak tekan minyak motor dia. Dia kata kebetulan masa tu kawasan kubur ni dekat kawasan bukit dan dia terpaksa naik tinggi sikit bukit, dan motor dia ni tak larat nak naik bukit ni, dan makin lama makin perlahan motor dia sampai daripada gear 4 dia turun gear 3, dia turun gear 2, dia turun gear 1, nak suruh motor dia ni laju tapi motor dia tak laju. Lah motor dia ni dah tak larat langsung dah dan mati motor dia. Masa motor mati ni, dia berdua ni turun daripada motor dan dia gelek motor dia untuk lari daripada kawasan kubur ni lah. Maksud dia gelek apa bahasa mana? Dia tunda motor dia ni untuk lari daripada kawasan kubur. Masa dia tengah tunda, dua-dua tengah tunda motor ni, yang si Dex ni duduk pegang baju dia kot daripada belakang ni sambil nak lari lah, tapi tak boleh lari walaupun dia nak tunda motor ni, tapi terasa berat juga. Jadi Larry cakap kat Dex ni duduk belakang dia. Dia cakap, Dex, kau tengok belakang Dex, aku rasa macam ada orang tarik lah motor kita ni. Jadi Dex kata, kau gila ke nak suruh aku tengok? Tak nak, aku tak nak tengok, takut perempuan tadi tengah tarik motor kita. Jadi takut perempuan tadi tengah tarik motor kita ni. Jadi masa tu dah menurun bukit dah, motor dia dah rasa ringan. Jadi dua-dua naik atas motor dia, start motor dia belah daripada kubur ni lah. Dan bila sampai rumah dia ni, dia cerita lah masa tu sepupu dia, kawan-kawan dia yang lain ada lah duduk dekat rumah sepupu dia, berkumpul kat situ kan. Jadi dia cerita, dia cakap dia jumpa hantu dekat kubur Kristian ni. Jadi sepupu dia ni gelak kat dia. Dia kata, habis tu kau beli ke tak rokok? Dia kata, rokok beli, dia cakap. Jadi itu cerita kedua. Cerita ketiga ni berlaku kepada seorang cikgu daripada Semenanjung, nama dia Cikgu Amir. Cikgu Amir ni dia baru kahwin 2 bulan dan dia kira percintaan jarak jauh lah, sebab isteri dia ni cikgu juga tapi mengajar atau bertugas di Kuala Lumpur. Dia pula bertugas di sekolah di Sampurna lah, tak payahlah cerita sekolah mana dia kata, tapi sekolah di kawasan Sampurna ni.
dan jauh jarak dia kata dia nak balik seminggu sekali ni macam yalah tiket kapal terbang lagi, lepas tu jauh lagi nak balik jumpa isteri dia kan. Jadi kalau isteri dia minta untuk bertukar ke Sabah, senang. Dia kata memang kerajaan akan luluskan lah, tapi kalau dia minta nak balik ke Semenanjung memang susah, sebab beratus-ratus orang cikgu yang ada di Semenanjung ni semua nak pindah balik ke Semenanjung lah. Jadi kalau bini dia ni nak pindah mengajar di Sabah ni, nak jumpa suami dia ni senang sangat. Jadi dia buat permohonan dan permohonan ni diluluskan. Tapi bini dia ni dapat mengajar di sekolah di Sandakan lah. Jadi si suami ni dalam proses untuk minta pindah daripada Sampurna ni, nak pindah sekolah mengajar di Sandakan jugalah, nak duduk sekali dengan bini dia, dengan isteri dia. Jadi hari terakhir Cikgu Amir ni bertugas di sekolah Sampurna ni buat majlis perpisahan. Jadi siap majlis perpisahan ni pukul 3 lebih ni dia bertolak lah nak balik ke Sandakan. Tapi sebelum tu dia singgah di Pekan Sampurna untuk beli kira buah tangan lah untuk isteri dia yang berada di Sandakan. Jadi masa tu dah siap beli barang, dah pukul 4 lebih lah. Dia pergi ke kereta dia dan dia keluar daripada parking. Dan masa dia nak keluar daripada parking menghala ke jalan utama ni, tiba-tiba ada seorang nenek berjalan perlahan je tengah-tengah jalan laluan kereta ni nak keluar ke jalan utama. Jadi dia nak bagi horn kan, nanti orang kata kurang ajar dia kata, tapi belakang dia tak ada kereta. Jadi dia perlahan je bawa kereta ikut nenek ni lah. Dan nenek ni perasan ada orang ikut dia. Jadi nenek ni ke tepi, dan masa tu si Cikgu Amir ni dia turunkan cermin, dia cakap, "Nek, ni Amir cuba nak cakap dialog Sabah lah, sebab kita cerita orang Sabah kan." Jadi dia cakap, "Nek, kamu mau ke mana, Nek?" Jadi nenek ni cakap lah, "Aku mau balik ke rumahku." Dia cakap, "Rumahku di sana." Dia tunjuk sebelah kiri lah, dia tunjuk sebelah kanan lah. Jadi si Cikgu Amir ni dia kata, "Oh, kalau macam tu jomlah naik kereta, aku hantarkan." Jadi nenek tu kata, "Oh, boleh begitu bah?" Dia kata, "Boleh, naik lah." Jadi nenek ni naik. Jadi nenek ni naik lah kereta Cikgu Amir. Dan Cikgu Amir ni dia kata nenek ni berpakaian macam jubah warna coklat, lepas tu tudung kala hitam dan bau wangi nenek ni. Dia pelik juga nenek ni. Dia cakap, nenek ni dia pergi mana, dia kata, dengan bawa tongkatnya. Dia cakap, jadi dekat tangan nenek ni ada satu plastik warna merah lah. Dan dia tanya nenek ni, "Rumah nenek kat mana ni, Nek? Di mana rumah kamu, Nek?" Jadi nenek tu cakap, "Rumahku di Kunak." "Hah? Di Kunak?" "Kunak dengan Pekan, dengan Pasar Sampurna ni dekat sejam, 60 km. "Oh, nenek naik bas ke balik nanti kalau saya tidak tumpangkan?" "Tidak, aku jalan kaki saja. Tadi pun aku jalan kaki." "Ya betul, Nek." Dia kata, "Jauh tu, Nek, Kunak dengan Sandakan, Nek." "Jauh tu, Nek, Kunak dengan Sampurna ni, Nek. Sejam lebih, Nek, kalau jalan kaki. Tak tahulah berapa jam boleh sampai." Nenek tu cakap dia dah biasa dah. Dia cakap dalam hati, "Nenek ni betul ke tak betul? Nenek ni mental ke?" Dia kata nak cakap mental. Pakaian nenek ni bersih, bau wangi, muka nampak muka suci, muka berseri-seri. Dan dia cuba nak korek rasa nenek ni. Dia mula-mula dia tanya umur nenek. "Nek, berapa umur kamu, Nek? Aku tengok kamu ni sudah bertongkat." Jadi nenek tu cakap, "Umurku sudah 100 lebih. Sudah 200, 300 tahun lah." Dia cakap, biar betul ni tak masuk akal, Nek. Macam ni, Nek. Betul kan, Nek? Umur 200, 300 tahun. Tahun berapa kamu lahir, Nek?" Nenek tu kata dia tak ingat. Dia dah tua sangat dah. Dia tak ingat. Jadi si Cikgu Amir ni dia tanya lagi, "Nenek datang ke Sampurna, nenek beli apa?" Jadi nenek tu cakap, "Aku beli lada. Aku beli cili." Dia cakap, "Aku beli cili tapuruk." "Cili tapuruk? Apa benda ni cili tapuruk?" Jadi nenek tu tunjuk kat dia ada satu cili ni dalam plastik ni. Bukan satu cili lah, banyak cili lah. Ada cili warna putih, cili tapuruk orang Sabah panggil. Dia kata, "Aku mau masak payau, masak kicap cili tapuruk untuk cucuku." Jadi nenek, biar betul nenek ni, dia kata datang daripada Kunak semata-mata nak beli cili tapuruk ni. Jadi dia tanya nenek ni, "Nek,
kenapa kamu tidak suruh cucu kamu saja beli, Nek? Nenek tu cakap, cucu dia lumpuh tapi nak makan payau masak kicap. Payau ni maksud dia rusa masak kicap. Jadi dia pelik, dia tanya, dia tanyalah nenek, dia kata, tak ada ke Nek dekat Kunak cili? Nenek dia kata tak, cili ni tak ada, dia kata cili lain ada. Jadi dia kata, betul tak nenek ni, dia kata, macam mana ni kalau nenek ni tak nak turun daripada kereta, dia kata, takkan aku nak bawa balik nenek ni ke Sandakan. Jadi dia kata kalau nenek ni tak nak turun daripada kereta, dia nak bawa nenek ni ke balai polis lah. Dan masa tu dia tengah bertanya itu, tanya ini kat nenek dia, dah dekat sejam dia bawa kereta. Dan nenek dia kata, rumahku tak jauh lagi, dia cakap, rumah tu depan sana, kamu nampak itu pondok, dia cakap. Jadi ada satu pondok tepi jalan ni, macam gerai yang lama orang tinggal, dan dia berhenti dekat gerai tu sebab nenek tu kata rumah dia kat situ. Maknanya dia masa tu dah masuk, dah di Kunak, dah sejam dah. Dan nenek tu kata dia nak pelawa Cikgu Amir ni pergi rumah dia sebab dia nak bagi sesuatu pada Cikgu Amir. Masa tu Cikgu Amir kata masa tu dah pukul 5 lebih nak pukul 6 dah nak senja dah. Masa tu dia dalam hati dia ni, dia nak tahu betul ke nenek ni apa tu orang ke apa benda ke, tapi dia tak terfikirlah yang nenek ni macam benda-benda mistik, jin ke apa semua kan. Jadi dia kata dia nak tengok rumah nenek ni, dan bila parking kereta tu dia turun dekat bawah ni, rumah nenek ni bahagian bawah, dan memang kawasan hutan, tapi dalam kawasan hutan ni bila turun ke bawah ada anak tangga ni, ada 4-5 biji rumah, tapi rumah-rumah zaman Melayu lama dululah. Rumah ni dia kata dibuat daripada buluh, bumbung dia ni daripada rumbia, dan kawasan sekeliling rumah nenek ni bersih, sebersih-bersihnya, selai daun kayu pun tak ada. Dia kata memang licin, tak ada sesuatu. Dan masa tu nenek tu tanya dia, pelawa dia naik atas. Dia kata tak apa Nek, saya duduk dekat tangga ni saja. Jadi dia duduk kat tangga, nenek ni masuk ke dalam dan bawa keluar satu kain warna kuning, kain uncang kuning, uncang yang dekat ujung tu dia ada tali yang boleh tarik, boleh tutup kan. Jadi nenek tu kata dia tak ada duit, dia cakap nak ucap terima kasih. Dia kata ini je aku ada, aku nak bagi kamu, dia cakap. Jadi dia ucap terima kasih dekat si Cikgu Amir lah. Cikgu Amir kata dia ambil benda tu, dia cuba raba, dalam tu ada benda bulat 3. Jadi dia naik tempat kereta dia ni, dia start kereta, dan sebelum dia tekan minyak berjalan ni, dia buka dalam uncang tu, dia tengok ada 3 biji bawang merah. Dia cakap dalam hati, Allah, nenek ni nak bagi aku bawang merah, tak ada benda lain dia nak bagi, ya Allah. Dia macam sedih lah, sedih tapi sedih bercampur mistik. Dia cakap pelik juga ni nenek ni bagi bawang ni, dia cakap tah benda-benda tah apa-apa kan dalam ni kan, dia kata sihir ke apa benda. Jadi masa tu dia dah start kereta dan dia buang bawang ni di tengah jalan. Dia buang bawang ni di tengah jalan, dia teruskan perjalanan. Pukul 9.30 baru dia sampai di Sandakan, di rumah dia di Sandakan. Sampai di rumah dia di Sandakan ni, dia cerita dekat bini dia lah. Dia kata dia hantar seorang nenek ni dah tua, kata umur beratus tahun. Lepas tu nenek dia bagi satu uncang apa, dalam tu ada 3 biji bawang lah. Jadi bini dia pun rasa pelik juga. Dia cakap abang ni macam-macam lah. Dia cakap lain kali dia kata kalau ada orang nak tumpang tamu-tamu nenek tua ke janganlah. Dia kata risau lah. Iyalah risau kan, banyak cerita-cerita hantu-hantu tumpang-tumpang orang, rupanya orang tu hantu kan. Jadi malam tu dia tidur, dalam tidur ni dia bermimpi yang dia pergi rumah nenek tu macam tadilah. Dia bawa uncang ni, bawa masuk dalam rumah dia. Dah sampai rumah di Sandakan, dalam mimpi dia uncang ni bila dia buka, yang mula-mula dia tengok uncang ni adalah bawang, bila dia buka ada 3 ketul emas. Ada 3 ketul emas. Benarnya bawang tu 3 ketul emas. Jadi dia terbangun daripada mimpi tu, dia kata mimpi ni betul ke tak betul. Dan dia jumpa esok tu, dia jumpa member dia lah. Member dia ni jenis pandai sikit, ustaz-ustaz macam tu. Dia cerita yang mimpi dia, yang dia
tumpangkan nenek, lepas tu nenek bagi bawang kat dia, lepas tu dia mimpi bawang tu emas, tapi bawang tu dia dah buang. Jadi ustaz tu bagi tahu, dia kata kemungkinan kalau makhluk alam sebelah ni, jin ke bunian ni, kalau dia bagi kita bawang ke, dia bagi kita kunyit ke, dia bagi kita batu ke, kita terima je. Bila sampai kat rumah, kalau kita terima dengan hati ikhlas, kita sampai rumah ni, kita tengok, kita buka, benda tu adalah emas ke, batu permata ke. Tapi kalau di alam jin tu, kalau dia bagi kat kita batu permata ke, dia bagi emas, dan kita ambil, kita bawa balik, bila sampai dekat rumah kita, kita tengok benda tu bertukar jadi benda tak berharga, sama ada jadi batu ke, jadi kayu ke. Jadi itulah cerita. Abang tak tahu sejauh mana kebenaran. Abang sekadar menyampaikan cerita sebagai hiburan. Ambil yang baik, jadikan sebagai tauladan, dan yang buruk jadikanlah sempadan. Itulah cerita daripada Abang untuk malam ni. Sekian, terima kasih.